sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti i'tikaf di masjid sunatan ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Namanya alhamdulillah. Sama-sama kita rasakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita merasa lapang dengan masa yang ada pada waktu ini. Untuk kita sama-sama duduk di sini, mengisi antara maghrib dengan isyak ni. Tak lama pun, masuk kita sampai pukul 7 tadi. InsyaAllah 8.30 akan baliklah kita. Sekejap je. Tetapi masa yang singkat ni, inilah kualiti yang kita ada hari ni. Hari ni banyak masa kita buat dengan urusan-urusan kehidupan kita. Tapi yang sedikit ini, masa yang singkat ini, kita isi sekejap. Satu sebagai satu zikir. Satu sebagai satu ibadah, solat, zikir yang kita baca ni sekarang ni, ini sebagai zikir. Mengingat. Kita ingat. Baik. InsyaAllah kita sambung dalam bab sabar dan pemaaf, iaitu bab yang ke-13. Kita dah baca selama ni, dah berapa kali dah kita baca bab ini. Hari ni sambung lagi, masih ada lagi beberapa muka surat, banyak lagi muka surat ni, menerangkan tentang satu, kenapa kita kena sabar dan pemaaf. Satu, iaitu arahan perintah Allah. Yang kedua, ditunjukkan contoh. Kita baca kisah Nabi, sahabat, menunjukkan sikap sabar. Apa yang Nabi, apa yang sahabat alami, itulah yang kita alami sebenarnya. Sama je. Situasinya hampir sama, keadaannya hampir sama. Jadi kalaulah Nabi SAW berhadapan situasi yang sama kita hadapi, Nabi boleh sabar, Nabi boleh tahan, kenapa kita tak boleh? Itu dia, Jadi ini sebagai zikir, peringatan. Kita ingat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca ni, bila kita boleh menahan kemarahan, sabar dan pemaaf ni, insya-Allah itulah yang kita yang menjadi ikutan kita kepada apa yang Nabi buat, insya-Allah. Ada orang yang dia tak boleh diam pada ketika dia sedang marah. Ada orang bila dia marah ni, habis semua, badan dia menggigil, kan? Mulut dia pun akan bercakap tak apa-apa, kan? Keluar. Dia geram ni, kan ada orang tengah marah, geram ni. Dia tak cakap dengan orang, tapi dia bercakap, dia akan keluar. Katakan ada perkataan-perkataan yang kita tak tahu pun apa biji butir dia cakap. Ni marah sangat ni. Ada orang macam tu. Artinya meronta-ronta. Dalam keadaan seperti itu, apabila ada orang lain lagi yang menyinggung perasaannya, seluruh badannya akan menjadi gemetar, maka menjadi menggigil.
seperti orang demam. Kemudian sampai satu tahap dia melepaskan kemarahannya apa? Maka berlakulah perbuatan fizikal, bergaduhlah, bertumbuklah. Kalau dia kuat, yang mangsa yang nak marah tu mangsa yang lemah, habislah kena bedal. Kena belasah lah. Ada orang macam tu. Ada orang dia marah, dia marah kat orang lain, dia lepas kat orang lain. Dekat pejabat dia marah dekat ketua dia, tak berani. Kan? Dia marah. Akhirnya balik ke rumah, jangan di rumah lah jadi mangsa je. Macam tu. Kan? Macam ni Nabi tegaskan. Nabi tegaskan. Nabi kata apa? Laisal mu'min bita'anin wala li'anin wala fahishin wala badhi. Nabi kata orang beriman kita ni orang yang beriman ni, kita ni bukan jenis orang yang kerja kita apa? Kerja kita ni bagi orang marah. Bagi kerja kita ni mengejek orang. Macam kita apa? Kita ni asyik nak menimbulkan kemarahan orang. Satu. Kerja kita ni bukan kerja kita nak bagi orang ni makin marah. Kan ada orang macam tu. Dia usik sikit, orang tu marah. Tambah lagi. Marah lagi orang tu. Tambah lagi. Sebab apa? Dia suka melihat orang marah. Tapi orang mukmin, Nabi kata macam tu. Orang mukmin ni dia tak akan bagi orang lain menjadi marah. Kadang bergurau, kadang main-main, tak boleh. Dan juga dia bukan juga kerja dia mengutuk orang. Kerja dia hanyalah korang aja. Semua tak kena. Pada mata dia, yang orang buat tak kena. Dia tak perasan dia punya. Ni ada orang kerja dia asyik bank orang. Kita kata bank kan, asyik tembak orang je. Kerja dia tembak orang je. Orang lain pula jenis malas nak membalas, diam je. Tapi kalau orang mukmin bukan begitu, Nabi kata. Juga bukanlah orang yang tak mengenal erti kesopanan. Sopan santun ni tak ada. Orang mukmin bukannya jenis orang kasar. Dia sopan santun, sifat sopan santun tak ada. Tuan-tuan ni semua sopan santun, duduk baik je. Kan? Elok je. Sopan santun ni kena dia apa? Kena ada orang mukmin. Anak-anak kita pun kita ajar sopan santun. Kan kat rumah kita ajar. Kat rumah kita ajar makan duduk elok. Kan? Kait tangan kanan. Bercakap elok anak cucu kita kat rumah. Tak ada, kita kalau mereka ni bercakap dengan ataupun buat benda yang nampak tidak beradab, kita pun akan tegur, akan marah. Sebab apa? Sebab itu agama nak. Agama ni suruh kita bukan sekadar kita je yang jaga sopan santun, yang dalam jagaan kita ni pun kena ada. Kena ada sopan santun. Sekarang ni tuan-tuan, zaman anak yang mudah terdedah dengan benda buruk. Anak-anak ni mudah dengan benda buruk. Kat sekolah rendah ni, saya jaga sekolah rendah. Budak-budak ni bercakap perkataan lucah tu pada dia macam dia dah tahu dah. Dia boleh cerita dengan kawan-kawan. Kita ada beberapa kes sekarang ni. Kita tengok, kita panggil mak ayah ni, bagi tahu. Mak ayah tak tahu. Mak ayah dia tak tahu, anak dia tahu. Tu zaman ni. Ni budak belum balik lagi ni, tapi dia dah tahu. Sebab zaman ini nak dapat cerita macam tu mudah. Kawalan tak ada. Nak ajar budak dengan akhlak sopan santun ni bukan benda mudah. Sebab mereka ni dah biasa dengan melihat benda-benda yang buruk, yang liar. Nak kawal tu payah. Macam-macam cara kita buat. Macam-macam cara nak latih anak ni. Kadang-kadang cara yang kita buat mak ayah tak suka. Mak ayah pula tembak sekolah.
Padahal kita cuba nak buat. Ni saya kat sekolah, Ketua Kemang tu, kita pakat guru-guru. Pakat guru. Kita nak anak kita ni, anak ni, dia berada di sekolah, kita ajar, kita didik dia, dan dia bila di luar, dia menjadi yang baik, didik dengan akhlak. Cuba buat. Ya, baru ni saya buat satu benda. Kat sekolah tu, orang datang tengok, orang kata, macam mana boleh buat? Ya. Di sekolah tu kita buat, budak kalau berada di perhimpunan pagi tu, budak-budak ni sebelum masuk kelas, dia akan berkumpul orang ramai, semua budak. Teluk Kemang tu ada 900 orang. 900 orang duduk kat padang tu. Kita ajar budak ketika dalam keadaan duduk ramai-ramai, ketika ada orang di depan bercakap, mereka dengar. Diam. Duduk diam. Budak-budak mana boleh diam? Budak 7 tahun mana boleh diam? Kan? Paling tidak mesti cueknya kawan dia. Itu normal. Tapi bila kita pakat dengan cikgu-cikgu, kita ni benda ni kena buat, jadikan dia biasa. Bila budak-budak ni duduk dalam ramai-ramai, dia boleh duduk diam, dengar. Alhamdulillah, sebulan kita buat. Kita sentiasa ingat budak yang tak berapa, yang agak degil ni, tegur terus. Tegur, bukan marah, bukan tengking. Kita bukan tengking, bukan cakap dengan kata yang kasar, tak. Tegur. Sebulan, alhamdulillah. Boleh budak-budak ni duduk ramai-ramai, 900 orang, tak bercakap, dengar. Ya. Saya sekolah tu ramai orang datang. Ramai. Nah, semalam ada satu rombongan daripada Pahang. Minggu lepas daripada Selangor. Keraplah orang datang, ya. Bila kita cerita tentang, ada seorang tu, kawan tu, guru besar tu, kata, "Cikgu, macam mana 900 orang boleh diam? Saya 100 orang pun rasa nak pergi menampar je," kata. Saya 100 orang ni nak kawan, rasa nak lepuk je budak-budak ni. Degil tak mau dengar kata. Macam mana 900 boleh dengar? Sebabnya apa? Sebab kita nak latih anak-anak ni sopan santun, akhlak. Ya? Budak-budak ni dia boleh kalau kita memang jadikan itu keutamaan. Ya? Macam tu juga di rumah. Tuan-tuan dulu, zaman kecil-kecil dulu, zaman kita kanak-kanak dulu, kenapa kita boleh ikut? Kenapa kita boleh patuh dengan adab, dengan adat, kan? Kenapa kita boleh ikut? Kenapa kita zaman tu, kita nampak orang tua, kita rasa takut dengan orang tua? Rasa apa? Rasa tak nak buat salah depan orang. Zaman tu. Tapi kenapa zaman ini anak-anak tu terbiar? Dia nak buat salah, nak buat benda buruk, tak rasa takut apa? Tak rasa takut. Tu sebab apa? Sebab kita dah kurang. Kita dah menjauhkan asas didikan akhlak pada anak-anak. Kita nak bawa balik. Kita bawa balik. Ya, kitalah yang kena membiasakan budak-budak ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ni. Ya, tuan-tuan, kalau perhimpunan, kalau dalam dewan, cantik. Budak duduk diam, dia dengar. Baru ni kita malam minggu lepas, kita buat malam solidariti Palestin. Malam maghrib, malam Jumaat. Ya, ramai datang, dalam 1000 orang datang. Mak ayah dengan anak-anak. Penuh, tempat perhimpunan tu penuh. Bila solat tu melempah sampai tak cukup tempat. Terpaksa ada separuh dalam dewan. Anak-anak ramai. Anak-anak ni, bila time ceramah tu lama. Dia boleh duduk, tak ada yang berlari. Tak umur 7 tahun, umur 6 tahun datang ikut, tak ada yang berlari. Tak ada yang bekerja sana, bekerja sini. Dia duduk depan tu dan tak cakap, dia dengar. Ni penceramah ni, bila depan dia anak-anak, mak ayah duduk belakang jauh sikit, dia bukan berceramah untuk anak-anak. Dia ceritakan anak-anak, lepas tu dia tanya. Dia bercakap, berceramah, dia tanya. Bila dia tanya, budak-budak ni terus bagi respon. Maknanya apa? Maknanya budak-budak ni dia dengar dan dia amati. Bila ditanya, terus bagi respon.
Sebab apa? Kita nak macam tu. Ini apa? Ini cabaran kita zaman ni. Cabaran kita ni sebab Nabi dah sebut ni. Nabi kata bukanlah orang mukmin tu dia tidak menunjukkan sifat sopan. Kita ni kalau kita kata kita ni beriman tapi kita ni sopan, sifat sopan tu tak ada, tak payahlah Nabi kata. Tak payahlah nak mengaku beriman, tak payahlah mengaku kuat beribadah. Tak payahlah mengaku jaga solat. Sebab tak ada. Sopan tu kena ada dulu. Akhlak ni kena ada dulu, adab ni kena ada dulu. Dan juga bukanlah orang yang beriman tu kalau dia tak berakhlak, Nabi kata. Ya, tak berakhlak. Sebab tu kita nak anak-anak ni kena ajar tu akhlak. Kalau dia belajar, dia jaga akhlak, ilmu tu akan mudah dapat. Tapi kalau akhlak tak ada, ajarlah ilmu, bagilah ilmu macam mana, tak sampai. Dia faham tapi takkan, dia akan menjadi manfaat ilmu tu pada dia. Sebab tu kena ajar. Sebab tu di rumah pun tekankan akhlak. Jangan kita seolah rasa reda dengan buruk akhlak anak dan cucu kita. Maksud reda ni maknanya kita tak kisahlah budak-budak. Tak boleh. Ya, ada je benda yang tak kena, tegur, bukannya marah. Tegur je. Dia beza. Ya, beza kalau kita ni ajar dalam keadaan marah, buatlah macam mana tak jadi. Kita sekarang kita nak macam tu. Alhamdulillah, cikgu-cikgu ni dia ngikut kata. Yang bila kita ajar anak-anak ni, bukan ajar dengan marah, ajar dengan tegur. Tinggi suara, bukannya menengking, beza. Tinggi suara dengan menengking beza. Cikgu memang suara dia tinggi-tinggi. Cikgu tak ada suara lembut-lembut. Kalau suara lembut-lembut, tak payahlah dia cikgu, budak tak dengar. Kan? Suara dia memang tinggi. Tinggi suara. Sekurang apa? Nak bagi didikan. Alhamdulillah, budak ikut. Itu. Ya. Ini sebab apa kita tengok. Nabi dah pesan tu. Bagi akhlak tu. Ya. Didik dengan akhlak. Bagulah. Yang generasi ini, dia akan jadi generasi yang beriman. Kita ni zaman ni, tengah berperang Palestin dengan Israel ni, kita dengar cerita macam-macam. Imam Mahdi nak ada dah ni. Imam Mahdi tak lama sampai lah ni. Perasan je. Kita je mengharap je. Betul tak tahu lagi. Dah ada dah Imam Mahdi, tak lama dah ni. Kita nak menyedapkan hati. Macam mana Imam Mahdi nak ada kalau generasi zaman ini akhlak tak ada? Ya. Imam Mahdi dia datang dalam keadaan zaman itu baik, bagus. Yang ikut dia nanti orang yang berakhlak, orang yang memang berpegang teguh pada agama. Bagus dia boleh menang lawan dengan orang-orang bukan Islam, dengan kafir. Kalau tidak, macam mana nak menang? Kalau perangai lebih kurang. Ya. Jadi kena latih. Kita nak latih generasi yang sekarang ni, kanak-kanak ni yang beriman. Mudah-mudahan mereka ni besok berdewasa, inilah yang akan jaga agama. Kalau zaman yang ini pun kita lepaskan, kita biarkan, ya, mereka ni lalai tak apa, macam mana nak sampai mereka, kita nak harapkan mereka ni akan jadi orang yang menjaga agama. Baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya. Orang yang suka mengutuk merupakan salah satu sifat yang buruk. Mengutuk orang lain hanya kerana sebab-sebab yang remeh, nescaya akan mendatangkan bahaya. Orang Muslim wajib menjauhkan diri dari mengutuk orang lain. Ni benda simple je ni. Kita kutuk ni bukan orang yang jauh. Kadang-kadang game kawan-kawan baik tu kita kutuk. Kan? Kawan-kawan baik. Tu. Tak baik, ya, tak elok. Apabila iman teguh dalam hati, maka akan bertambah pula kesabaran seseorang dan sifatnya akan jadi pemaaf kepada orang lain. Dia juga dapat membuang perangai hendak mencela orang lain yang berbuat salah terhadap dirinya, ya. Satu lagi, iaitu kalau kita ni betul, tuan-tuan ni orang yang dah jaga ibadah. Maknanya kalau tuan-tuan ni orang dah jaga ibadah, maknanya iman dah kuat, iman dah teguh. Maknanya bila dah teguh ni, tuan-tuan ni bukannya orang yang mudah tersentuh, bukan orang yang mudah terasa hati, ya. Jangan mudah terasa hati. Okey. Dan juga bukan sekadar tidak mudah rasa hati, kita pun bukan jenis orang yang mencuit ataupun menyakiti hati orang lain. Tapi kalau tuan-tuan ahli masjid lah kata, ya? Ahli masjid, orang panggil ahli masjid,
tapi menyakitkan hati orang, rugilah. Ya, tidak selari antara amalan kita dengan perlakuan. Sepatutnya kita ni ahli masjid, amalan kita, perlakuan kita jadi orang yang tidak menyakitkan hati orang. Itu baru selari. Kalau tidak, tak jadi. Ya, jadi pada saya tuan-tuan tak ada masalah. Kita nampak ni orang yang warak, tawaduk, kurang sangat nak apa? Nak bercakap benda-benda yang buruk, tak ada. Jadi itu baik. Pernah berlaku seorang sahabat minta pada Rasulullah, ketika Nabi ni diberi tentangan yang kuat. Nabi kalau kat Mekah tu kuat tentangan dia. Musyrik ni memang bagi tentangan secara fizikal sampai ancaman sebagainya. Di Mekah, di Madinah pun sama. Ya. Di Madinah pun Nabi ditentang. Walaupun ketika itu Nabi menguasai Madinah. Nabi sebagai ketua di Madinah tu. Madinah ni bila Nabi sampai, orang lantik Nabi sebagai ketua. Sebagai ketua negara Madinah. Pun begitu, ada juga yang memberi tekanan. Siapa dia? Orang Yahudi. Siapa lagi? Orang munafik. Ni, dua kumpulan. Orang Yahudi, dia akur. Dia dari segi luaran nampak macam nak ikut je. Apa saja yang Nabi tetapkan, tetap nak ikut. Bersetuju Nabi sebagai ketua negara. Ya. Bersetuju Nabi jadi menentukan apa-apa urusan mereka. Dari segi luaran, tapi dari segi dalaman mereka tidak bersetuju. Ya, mereka tidak bersetuju. Sehingga Nabi pernah berlaku peperangan dengan Yahudi, peperangan besar. Peperangan Khaybar contohnya. Ada beberapa siri peperangan. Ya. Sebab mereka ni menunjukkan permusuhan secara terang-terang. Ya, ketika Nabi jaga keselamatan mereka, tapi mereka menunjukkan permusuhan. Di samping itu ada pula satu golongan lagi yang Islam, bukan tak Islam. Yang Islam, yang bersembahyang. Ya. Ia tunjukkan ibadah, buat apa semua. Tapi mereka ini tidak menunjukkan sokongan pada Nabi secara dalaman. Sebaliknya apa? Mereka juga menunjukkan permusuhan. Inilah dipanggil orang munafik. Mereka tak nak Nabi. Dari segi luaran seolah-olah Islam macam kita. Tapi mereka ini tidak begitu. Mereka lebih rasa gembira bila Islam itu menjadi lemah. Bila Islam jadi lemah, lebih seronok. Ini dipanggil orang munafik. Ramai zaman Nabi. Nabi hidup, orang munafik ni bersepah. Ramai. Apatah lagi zaman kita ni Nabi tak ada. Nabi dah lama tak ada. Zaman kita ni lagi bersepah orang munafik. Dari segi luaran menunjukkan seperti Islam. Tetapi dari segi dalaman mereka ni rasa bahagia kalau Islam itu lemah. Tu bahayanya. Ada sahabat kata, ya Rasulullah berdoa pada Allah, sumpah orang-orang musyrik ni yang banyak sangat menentang ni. Sebab sahabat kata Nabi kalau berdoa, doa Nabi mustajab, makbul, ya. Nabi doa dengan kata-kata musnah kepada orang musyrik, orang kafir, ya. Nabi kata innama bu'istu rahmatan walam ab'as la'ana. Nabi kata aku ni dibangkitkan oleh Allah sebagai rahmat, bukan untuk melaknat orang. Ya. Bagi orang kafir yang biasa, orang kafir ni macam mana pun dia takkan terima Islam. Dia takkan bersetuju dengan Islam. Tapi selagi mana dia tidak menunjukkan permusuhan, Nabi kata jangan kutuk, jangan laknat mereka, jangan doakan buruk kat dia. Jangan doa buruk. Kecuali apabila mereka menunjukkan permusuhan yang jelas kepada agama. Ya, bila mereka menunjukkan permusuhan yang jelas kepada agama, maka mintalah pertolongan Allah. Mana berdoa. Lepas tu kita ada kunut nazilah. Ya, kita cerita minggu dulu tentang macam mana kunut nazilah itu dibaca oleh Nabi SAW.
Kutub nazilah tu memang keras. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Apa dia? Maknanya ya Allah ni pegang tengkuk mereka. Ayat dia seolah-olah ya Allah cengkam tengkuk mereka ni. Supaya mereka ni maknanya tak boleh nak bertindak agresif. Sampai ayat wasallit alaihim kalban min kilabi. Dan kalau binatang tu apa, dia gigit dengan geraham, dengan taring dia, gigit dengan kuat, dan cengkamkan. Itu je ayat yang boleh dimasukkan, cengkamkan. Ataupun ayat ni maknanya nak sampai gigit dia tu sampai kuat oleh anjing engkau. Minta seekor anjing engkau ya Allah gigit mereka ni dengan kuat. Macam mana ayat tu nak cerita? Maknanya Nabi berdoa supaya mereka ni digigit anjing dengan kuat. Wasallit alaihim kalban, dan cengkamkan mereka ni dengan seekor anjing min kilabik, daripada anjing-anjing engkau ya Allah. Maknanya tentera-tentera Allah. Tu maknanya doa tu dahsyat tu. Doa tu bukan sekadar apa menyumpah mereka ni, tapi minta datangkan bencana yang berat. Itu apabila mereka menunjukkan permusuhan yang teramat sangat, seperti mana yang berlaku di Palestin sekarang ni. Palestin sekarang ni dia bukan sekadar dia berperang tu untuk menjaga keselamatan Israel, lebih kepada nak hapuskan terus. Gaza tu kalau boleh tak ada orang Arab dah. Tu. Baitul Muqaddis tu tak ada dah. Apa ni? Masjid Al-Aqsa tu tak ada. Nak tukar. Tu. Jadi perbuatan itu terlampau. Sebab itulah kita ni digalakkan baca kunut nazilah, doakan kebinasaan kepada mereka disebabkan kezaliman yang melampau yang mereka buat. Baik. Kedudukan seorang Muslim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ianya banyak tergantung pada kesanggupan untuk mengendalikan diri. Kita ni, kalau kita nak tahu kita ni di sisi Allah ni baik ke tak baik, kita tengok diri kita ni. Kita tengok diri kita ni, adakah kita buat penilaian sendiri, kita ni baik tak di sisi Allah? Baik dari segi mana? Macam mana nak nilai? Iaitu dengan cara, macam mana cara kita ni boleh buang sifat-sifat buruk. Sifat buruk kita ni semua ada. Boleh buang tak? Boleh apa? Boleh berhenti tak dengan perbuatan buruk tu? Kita ada benda buruk, perbuatan kita, perangai buruk kita, sekarang boleh stop tak? Kalau boleh stop, maknanya kita kedudukan kita baik insya-Allah. Tapi kalau tak boleh stop, tak boleh berhenti, maknanya tak baik. Okey? Juga macam mana cara dia? Kita boleh kawal lidah kita ni. Lidah kita ni nak cakap benda buruk, kita tahan. Nak marah ke orang, kita tahan. Boleh tak? Kalau boleh, maknanya kedudukan kita baik. Menghindari soal yang tidak berguna dan menyesali kesalahan. Ini contoh dia. Antara benda cara kita nak kenal diri kita ni, kita nak tahu kita ni, kedudukan kita ni mulia di sisi Allah, tu dia. Maknanya kita jauhkan daripada benda-benda yang tak baik. Dan juga kalau kita pernah buat benda-benda yang tak baik dulu, kita rasa penyesalannya. La yanbaghi li sadiqin ay yakuna la'ana. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, orang yang sifat siddiq, orang yang sifat benar, ialah orang yang orang yang tidak sepatutnya suka mengutuk. Dia bukan orang yang suka mengutuk, sama ada berdepan ataupun di belakang. Depan pun dia tak suka kutuk orang, di belakang orang tu tak ada pun dia tak suka mengutuk. Itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang Abu Bakar As-Siddiq ketika mana Abu Bakar ni dia marah hamba dia dengan cara kata-kata kesan. Abu Bakar dia marah hamba dia, ialah orang marah. Yang kedua lah perkataan yang
kesat. Nabi larang, kata Abu Bakar, jangan, ya, jangan bercakap tu. Baginda pun berkata, ya, Nabi ada riwayat menyebut, ya, kata la yajtam ya an takunu la'anina wasaddiqina, ya. Tidak mungkin orang yang sifat siddiq, maknanya Abu Bakar ni Nabi dah gelar dia as-siddiq. Orang sifat as-siddiq ni tak mungkin dia ni ada, ya, dia siddiq dan juga suka mengutuk, melaknat. Dia takkan ada. Orang siddiq dia tak akan suka melaknat orang, mengutuk orang. Dia dua perbuatan ini dia tak boleh bercampur. Ya, dia as-siddiq masa yang sama dia melaknat orang. Tak boleh campur. Ya, dia bukannya dua sifat yang serasi bersama. Dia dua sifat yang berbeza. Bila siddiq tak ada. Sedangkan Abu Bakar tadi dia telah mengutuk ataupun dia telah memarah, menyumpah seranah hamba sahaya dia. Nabi ketegur tak boleh. Apabila Nabi disebut begitu oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar pun, apabila Abu Bakar jadi ditegur oleh Nabi tentang tu, Abu Bakar pun dia memerdekakan semua hamba dia. Bila Nabi kata kamu ni as-siddiq, tak patutnya kamu ni ada sifat as-siddiq. Dalam masa yang sama kamu boleh mengutuk orang, melaknat orang, sumpah seranah orang, tak sepatutnya. Bila Nabi tegur macam tu, Abu Bakar pun dia merdekakan semua hambanya sebagai satu kifarah, sebagai satu denda dia nak menebus kesalahan dia. Semua hamba dimerdekakan, ya, zaman tu. Kemudian dia menemui Rasulullah balik dan dia kata, ya Rasulullah, aku berjanji tidak akan melaknat siapa-siapa lagi lepas ni. Ya, itu dia. Ni maknanya apa? Nak sebut tadi, orang yang mulia di sisi Allah, dia ada sifat buruk. Tapi bila dia ada sifat buruk, dia buang sifat buruk tu. Ya, Abu Bakar, dia manusia biasa, ada juga sifat-sifat yang tidak baik. Tapi bila dia ada sifat tak baik, dia sedia boleh buang. Ya, itu kita pun begitulah. Kita ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, dan kita tinggalkan. Kita tak ada dah pula dalam bentuk kita nak tebus dengan benda-benda yang bernilai pada kita. Tak ada kita. Ya. Cukup sekadar kita berhenti daripada buat benda yang tak baik. Kutukan adalah ucapan berbahaya. Ucapan seperti itu lebih banyak didorong oleh orang yang rasa marah daripada didorong oleh keinginan hendak menghukum kesalahan orang lain. Kita ni kalau kita dalam keadaan marah, kita nak sumpah seranah orang, sumpah seranah tu bukan sebab kita nak betulkan keadaan pun. Lebih kepada kita nak melepaskan geram je. Kita nak lepaskan geram, maka kita pun cakap sumpah seranah. Bukan nak betulkan pun dah. Lebih kepada nak melepaskan je. Ya, orang Muslim tidak patut melontarkan ucapan seperti itu, kerana akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Ya, kita ni maksudnya kalau kita di tengah marah, ya, kita tengah marah, maka kita marah tu kita keluarkan perkataan buruk. Kau ni bodoh sungguh lah, contohnya. Ya, bodoh sungguh lah kau ni, contoh. Perkataan bodoh tadi, Nabi kata dia akan balik kat kita. Bukan pergi pada orang yang kita tuju. Bila kita marah dengan kata-kata buruk, perkataan buruk itu akan balik pada kita. Ya, satu hadis Nabi sebut yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kutukan yang diucapkan oleh hamba Allah akan naik ke langit. Kita kata tadi contoh, kita kata kau ni bodoh ni. Ya, perkataan bodoh ni akan naik ke langit. Diangkat oleh malaikat bawa ke langit. Dan akan tertutuplah semua pintu baginya. Pintu rahmat tertutup. Pintu rahmat Allah tutup. Bila naik saja perkataan buruk kita ucapkan, perkataan ini diangkat oleh malaikat, pintu rahmat pun tertutup. Pintu rahmat tertutup, habislah kita. Ya, rugilah kita. Ya. Kita nak pintu rahmat Allah, kasih sayang Allah tu. Kemudian perkataan tu tadi Nabi kata turun balik. Dan perkataan bodoh tu contohnya akan turun balik ke bumi dan tertutuplah semua pintu-pintu kebaikan di bumi ni tertutup kata kita. Pintu kebaikan apa? Rezeki yang baik, ya. Usia yang baik, ilmu yang bermanfaat, pintu-pintu kebaikan habis tutup. Tertutup kita dengan perkataan tu je. Ya.
Kemudian kutukan ini dia akan memandang kiri dan kanan. Perkataan je. Tapi semua benda yang kita ada ni, amalan, dosa, Allah akan jadikan dia dalam bentuk. Kita pernah cakap dulu. Allah akan jadikan dia dalam satu bentuk. Jadi perkataan ini tadi, dia akan pandang kanan, pandang kiri. Ya. Jadi nak pergi mana? Nak pergi ke kiri ke pergi ke kanan? Mana nak pergi ni? Bila dia tak ada tempat hala tuju nak pergi, ya, dia akan datang hinggap pada orang yang dikutuk tu. Ini. Ya. Perkataan yang buruk tadi, dia pun pergi balik kat kita. Letak kat kita. Akhirnya kita ni bodoh. Kita ni, kitalah yang bodoh tadi. Kalau benar orang itu memang patut dikutuk, lain. Kalau memang orang tu perangai dia terlalu buruk dan perlu ditegur dengan cara dikutuk, lain. Jika tidak, dia akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ni, ya? Ni, Nabi dah beri peringatan dulu. Benda yang kita ucap ni dia bukan berakhir begitu. Kita kata bila kita cakap lepas habis, dia tak habis. Ya, perkataan kalau kita sebut dengan yang buruk, perkataan ini dia banyak implikasi dia. Ya, naik ke langit pintu rahmat tutup, turun bumi pintu kebaikan pun habis. Kemudian dia akan datang kat kita. Maka kitalah yang buruk. Kita kata sial kau ni. Contoh sial, kan? Sial di mana apa? Hancur musnah lah. Kau ni sial betul lah, kata. Sial tadi hingga kat kita, akhirnya apa? Kitalah yang sialnya. Itu dia, ya. Itu dia. Jadi maknanya apa saja yang kita jaga. Lepas tu kena jaga perkataan. Bukan sekadar dengan orang lain. Perkataan ni dalam keluarga pun juga kena jaga. Seorang ayah dengan isteri, seorang suami dengan isteri, seorang ayah dengan anak, seorang ibu dengan anak, seorang anak dengan ibu dan ayah. Perkataan kena jaga. Jangan kita membiasakan dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang jenis sumpah seranah ni. Bila ucap sumpah seranah ni, ya, kita marah dengan perkataan yang buruk, maka buruk itulah yang akan berlaku. Ya, keluarga kita pun akan jadi buruk. Keluarga kita pun akan jadi tidak ada rasa kebahagiaan. Sakinah tidak ada, bahagia tidak ada, ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita jugalah yang akan menanggung, yang kitalah yang terkesan dengan keburukan itu. Wallahu a'lam. Cukuplah untuk malam ni, ya. Sekadar untuk apa? Perkongsian kita yang sebentar ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf lah, ya, kalau ada salah silap ataupun ada perkataan-perkataan yang tak kena yang disebut pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.